Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita dalam sistem urinari manusia. Okey, apakah fungsi sistem urinari manusia ni? Sebenarnya fungsi dia untuk membuang bahan-bahan kumuhan yang telah terbentuk dalam respirasi sel lah. Contohnya dalam darah kita ni dah ada urea contohnya. Urea ni adalah salah satu bahan buangan sel lah ketika menjalankan respirasi ataupun metabolisme sel. Mereka akan keluar, sel ni akan keluarkan bahan buangan. Jadi bahan buangan ni perlu dibuang di mana? Macam mana badan kita nak buang? Jadi di situlah pentingnya sistem urinari manusia. Okey, ginjal berbentuk seperti kacang. Okey, ginjal ni nama lain bagi buah pinggang. Kita panggil dia ginjal ataupun nama dia buah pinggang. Berbentuk seperti kacang dan terletak di bahagian dorsal rongga abnormal. Rongga abdomen. Okey, abdomen ni di bahagian perut kita lah, kan. Okey, disebabkan oleh asimetri yang disebabkan oleh hati, ginjal sebelah kanan pada umumnya adalah lebih kecil dan kedudukannya lebih rendah dari ginjal sebelah kiri. Jadi gambar ni kamu kena bayangkanlah bahawa sini belah kiri, dia seolah gambar ni berdepan dengan kamu, ibarat dia image cermin kamu. Okey, ini adalah sebelah kiri dan ini adalah sebelah kanan. Walaupun kalau kamu tengok tangan kamu sini yang kanan, sebelah ni yang kiri, tapi bila kamu tengok gambar, kamu bayangkan seseorang tengah berdepan dengan kamu, duduk berdepan-depan, muka bertemu muka dengan kamu. Okey. Jadi secara umumnya sebelah kanan ni dia lebih kecil berbanding sebelah kiri, dan kedudukannya lebih rendah, dia berada lebih rendah sedikit daripada belah kiri. Sebab apa? Sebab sini atas ni terdapatnya organ hati. Jadi dia nak beri ruang lah kepada organ hati ni. Sebab itulah kamu punya ginjal belah kanan ni ke bawah sedikit, berbanding yang sebelah kiri, dan dia lebih kecil sedikit berbanding yang sebelah kiri. Okey, kita bincang sikit mengenai kedudukan organ dan juga pembuluh darah lah yang terdapat di kawasan abdomen ni. Okey, ini adalah pundi kencing. Ini pundi kencing. Yang ni satu tiub daripada ginjal ni turun ke bawah, kita panggil dia ureter. Dan sini ginjal sebelah kiri, sini sebelah kanan. Okey. Jadi kamu akan dapat tengok bahawa ini aorta. Ini aorta. Kamu perasan tak? Aorta ni dia ada satu salur darah masuk ke dalam ginjal ni. Dan juga sebenarnya dia ada salur keluar. Salur keluar, dia keluar pergi ke vena cava. Kemudian ada salur darah aorta ni juga sebenarnya ada yang masuk ke sini. Ada masuk ke vena di bahagian ginjal kanan ni, dan dia ada vena yang keluar pergi ke vena cava. Dan ini sudah tentulah yang ni akan pergi ke jantung, vena cava pergi ke jantung. Yang ini aorta ni dia daripada jantung, yang ni akan ke jantung, yang ni daripada jantung. Jadi darah manusia ni sebenarnya akan sentiasa ditapis oleh kedua-dua organ ginjal ini. Dia akan sentiasa ditapis. Jadi kenapa, apa tujuannya darah ni ditapis oleh ginjal ni? Untuk membuang bahan buangan. Bahan buangan dalam darah tu akan ditapis. Contohnya urea akan ditapis, dan dia akan ambil urea ni dan dia akan masukkan ke dalam ureter, last pergi ke pundi kencing, dan last bila mana kamu kencing tu yang akan keluar juga adalah urea. Begitulah juga kalau kamu ambil air, kamu minum air, dalam perut kamu tu akan pergi ke mana?
lalas dia akan pergi ke usus. Di usus, di situ juga air akan mengalir, pergi masuk ke dalam mana? Ke dalam salur darah. Dan bila mana dah pergi ke salur darah, dia pergi ke hati, kan? Sekiranya air tu tak digunakan ataupun sudah digunakan, dia akan dihantar ke ginjal ni untuk membuangnya, kan? Sebab dah banyak sangat, badan kita akan buang juga. Dia akan buang, pergi ke pundi kencing ni, dan kamu akan kencing. Okey, ginjal merupakan organ perkumuhan dan organ pengosmo kawal aturan. Perkumuhan ni kita tahulah, di mana darah kamu tu sudah banyak kandungan urea ataupun bahan buangan. Jadi ginjal ni akan mengeluarkan bahan-bahan buangan tu, dan dia akan selalu pergi ke ureter, bawa ke ureter dan pergi ke pundi kencing. Okey, mengenai pengosmo kawal aturan, kalau kamu masih ingat pengosmo tu apa dia, kan? Osmo. Apa dia osmo di sini? Okey, ia melibatkan kandungan air dalam badan, kan? Adakah kamu nak tinggikan air ataupun nak rendahkan air? Itu semua adalah melibatkan pengawal aturan, dan ginjal adalah salah satu organ yang terlibat. Okey, ginjal menyingkirkan bahan kumuh seperti urea, kreatinin, asid urik, toksin serta ubat-ubatan daripada darah. Manakala sebagai organ pengosmo kawal aturan, ginjal mengawal atur keseimbangan air dan garam dalam badan. Jadi apa-apa sahaja toksin dalam badan kamu akan dibuang melalui organ perkumuhan yang kita panggil ginjal. Dan juga sekiranya kamu memerlukan air, badan kamu tak cukup air, contohnya ginjal akan pastikan tak banyak air yang dikeluarkan, jadi kamu akan kurang kencing. Tapi sekiranya badan kamu terlalu banyak air, ginjal akan pastikan bahawa air akan dibuang daripada darah kita ni, dia akan buang dan terus dihantar ke pundi kencing untuk kamu keluarkan daripada badan. Okey, keratan membujur ginjal menunjukkan ginjal terdiri daripada korteks di bahagian luar, medula di bahagian dalam, dan pelvis yang bersambung dengan ureter. Okey, mana dia ni ni keratan membujurnya. Dan saya harap kamu tolonglah berlatih melukis. Sebab apa, biologi ni kamu nak tak nak kamu kena ingat juga di manakah kedudukan korteks, medula, pelvis kat mana. Jadi cara nak ingat ialah dengan kamu melukis. Dengan kamu melukis, maka kamu tahulah di manakah kedudukan korteks. Okey, korteks ni di bahagian sini, kan? Di bahagian awalnya kita panggil dia korteks. Ke dalam sikit ataupun di tengah-tengah ni kita panggil dia medula. Kemudian di kawasan sini kita panggil dia pelvis. Okey, di sini terdapatnya nefron. Tapi nefron ni bukan satu ini sahaja. Yang ni dia nak tunjuk kamu bagaimanakah kedudukan nefron. Nefron ni sebenarnya ada 1.5 juta. Untuk satu ginjal ni ada 1.5 juta. Kalau dua ginjal, maksudnya kita ada dalam lebih kurang 3 juta nefron. Okey, nefron ni apa dia? Nefron ialah alat penapis, kan? Yang menapis darah kita, kan? Jadi sebenarnya kamu tengok ni, ini adalah salur darah, ini vena, yang gelap sikit ni kita panggil dia arteri. Okey, arteri itu kan bermula dengan arteri, lepas tu dia akan jadi apa dia? Dia akan jadi arteri yang lebih kecil, kemudian dia akan last sekali dia akan jadi atriol. Atriol tu dia akan masuk ke dalam glomerulus.
So jadi disebabkan oleh tekanan yang sangat kuat di sini. Sebab apa? Sini ada saudaranya mana lumen ataupun lubang dia besar. Tiba-tiba dia pergi ke arah yang kecil. Sudah tentulah tekanan akan terbentuk. Daripada besar jadi kecil, tekanan akan terbentuk di sini, menyebabkan apa dia? Menyebabkan darah di sini akan lebih kurang, bahasa kita nak faham dia macam dia diperah. Dia diperah-perah ataupun menyebabkan di sinilah terkeluarnya air dan sebagainya lah. Okey, jadi bila mana air itu diperah ataupun dikeluarkan, disebabkan oleh tekanan sini terlalu kuat, menyebabkan air keluar. Okey, tapi apa yang tak keluar? Yang tak keluar adalah sel darah merah. Sebab apa? Sel darah merah ni dia besar. Jadi dia tak boleh melepasi kapilari-kapilari di kawasan di dalam glomerulus ni. Disebabkan dia terlalu besar. Jadi hanya lalu sahaja dan dia akan keluar pergi ke mana? Pergi ke keluar balik dari sini, yang mana kita panggil dia atrial efferent. Ni atrial efferent, ni nama dia, efferent. Selepas keluar ni kita panggil dia atrial efferent, dan dia akan pergi mengelilingi apa dia? Tube of Henle ni, liku Henle. Kita panggil dia liku Henle. Liku Henle, dan dia akan pergi semula ke vena. Okey, itu perjalanan darah lah. Di sini kamu dapat tengoklah bagaimana berlakunya darah daripada atriol ni, bagaimana darah ni akan diberikan tekanan yang menyebabkan apa? Kreatinin akan terkeluar, urea akan terkeluar, apa lagi, asid uric akan terkeluar, segala toksin-toksin akan dikeluarkan, dan juga air, garam pun keluar juga, melepasi glomerulus ni. Sini glomerulus, dan glomerulus ni akan melalui ke dalam tube ni, tube berlingkar proksimal, tubule berlingkar proksimal, dan dia akan turun pergi ke mana? Kepada liku Henle. Liku Henle, dan juga dia akan naik balik, dia akan pergi ke tubule berlingkar distal, dan dia akan akhirnya dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi bercantum semua ni, dan dia akan pergi last sekali, dia akan pergi ke pelvis. Pelvis di sini, pelvis akan pergi ke pelvis. Nampak ni sambungan dia ni. Dia pergi ke pelvis dan dia akan dihantar ke ureter, masuk ke pundi kencing untuk dibuang melalui salur kencing. Okey, kita sambung sikit sahaja lagi. Sebab apa? Kamu dah tahu dah bagaimanakah keadaannya apabila salur darah memasuki glomerulus. Kamu tahu function tu, maka bolehlah kita ceritakan bagaimana proses pembentukan air kencing. Okey, nefron terlibat dalam proses pembentukan air kencing. Jadi proses pembentukan air kencing melibatkan proses ultraturasan, dan juga penyerapan semula dan rembesan. Okey, jadi apa tujuannya arteri afferent ni memasuki glomerulus ni? Sebenarnya daripada kamu nampak ni, bila mana salur darah di bahagian arterial afferent ni kan dia lebih besar, salur darah dia, lumen dia. Bila mana dah masuk kat sini, dia macam berada dalam keadaan tekanan, berada dalam keadaan tekanan. Jadi bila mana dia menekan, maka tekanan tu dia akan menolak air, molekul-molekul air yang terdapat dalam salur arteriol ni untuk keluar. Kamu tengok fungsi macam-macam glomerulus ni kan, dia betul-betul menutup salur darah ni dia tutup. Jadi itu yang menyebabkan berlakunya tekanan yang tinggi dalam
dalam glomerulus ni. Jadi itu menyebabkan air dikeluarkan. Okey, semua komponen darah kecuali sel darah dan juga protein plasma. Jadi kamu bayangkan air, kreatinin, urea terkeluar di sini, dia akan dikeluarkan di sini. Okey. Kecuali plasma darah dan juga protein plasma. Sebab apa? Sebab protein ni besar, dia molekul besar, dia tak boleh melalui kapilari ni. Sama juga dengan sel darah merah, dia tak boleh melalui proses macam tekanan ni, dia tak boleh lalui kapilari-kapilari yang terdapat di dalam glomerulus. Jadi dia hanya akan lalu sahaja dan dia akan keluar balik melalui arteriole efferent. Okey, jadi bila mana kamu tengok ni, okey, sini glomerulus, dalam ni kita panggil glomerulus, ni glomerulus. Ni yang gumpalan salur-salur darah ni. Okey, apa yang berlaku dalam atraturasan? Okey, berlaku di kapsul Bowman. Ni kat luar ni kita panggil dia kapsul Bowman. Ni dalam darah ni, ini salur-salur darah ni yang berada dalam kapsul Bowman ni kita panggil dia glomerulus. Okey, apa yang berlaku di kapsul Bowman? Okey, darah yang masuk ke dalam glomerulus berada pada tekanan hidrostatik yang tinggi disebabkan oleh diameter arteriole afferent lebih besar daripada diameter arteriole efferent. Okey, tekanan hidrostatik yang tinggi ini memaksa bendalur dituras melalui membran penurasan dan masuk ke rongga kapsul Bowman dan membentuk hasil turasan glomerulus. Jadi kamu nampak sini arteriole di afferent ni dia lebih besar diameternya berbanding yang sini efferent ni. Jadi besar pergi ke kecil. Jadi dia macam sangkut kat sini, kan? Dan di sinilah terdapatnya tekanan hidrostatik yang tinggi sehingga dia menolak bahan-bahan yang terdapat dalam darah tu, contohnya air, urea semua, dia akan tertolak keluar melalui kapilari ni dan dia dipanggil hasil turasan lah, kan? Dia terturas keluar. Okey, hasil turasan glomerulus mengandungi air, glukosa, asid amino, urea, garam mineral dan molekul-molekul kecil yang lain. Okey, sel darah merah dan plasma, protein plasma terlalu besar untuk keluar dari glomerulus. Jadi dia tidak akan keluar. Dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi balik ke arteriole efferent ni dan bersambung balik dengan vena cava. Okey. Selepas itu, walaupun yang terturas ni air terturas di sini, kan, di kapsul Bowman ni, bukanlah semua air itu akan dijadikan air kencing, tak juga. Sebab apa? Sebab akan berlaku penyerapan semula. Okey, dia akan serap balik yang masih boleh digunakan, akan diserap semula. Contohlah badan kita tak cukup air, jadi dia akan serap balik H2O ni, air ni, untuk dibawa semula masuk ke dalam badan. Okey, yang contohnya garam ni, kalium, natrium ni akan diserap semula juga. Okey, asid amino akan diambil semula dan juga glukosa untuk kegunaan sel-sel akan diambil semula. Okey, apa yang berlaku di kawasan penyerapan semula di tubul berlingkar proksimal ni? Apa yang menjadi? Okey, di situlah berlakunya penyerapan semula. Berlaku di tubul berlingkar proksimal, hasil turasan glomerulus mengalir ke dalam tiub berlingkar proksimal. Okey, jadi di sinilah penyerapan memilih. Maksudnya bukan semua akan diserap. Bukan semua akan diserap, tapi sekiranya ia diperlukan semula oleh badan, dia akan diserap balik. Contohnya 100% glukosa. 100% glukosa sebab badan kita memerlukan glukosa. Sel memerlukan glukosa untuk metabolisme, kan? Asid amino 60 dan asid amino pun diperlukan juga. Kita perlukan asid amino. Jadi sebab itulah 100% padanya akan diserap balik.
65% air, dan juga 65% ion inorganik seperti natrium dan juga klorida diserap semula ke dalam darah melalui pengangkutan aktif. Hal ini mengakibatkan kepekatan bahan larut meningkat di dalam kapilari darah dan melingkari tubul. Okey, kapilari peritubul. Okey, kat mana kapilari tu? Ni di sini. Kalau kamu masih ingat lagi, ni. Yang ini. Ni. Kan ada salur-salur darah ni yang melingkari liku Henle ni. Kan ada salur darah ni. Inilah kapilari-kapilarinya yang melingkar-lingkar ni. Okey, bila mana dia diserap balik, dia akan masuk ke dalam kapilari ni. Jadi menyebabkan apa? Menyebabkan kepekatan di kapilari itu akan menjadi tinggi. Sebab apa? Adanya bahan-bahan terlarut. Dia jadi lebih tinggi kepekatannya. Okey. Sejumlah besar air diserap semula ke dalam darah secara osmosis. Okey, di liquid Henle lebih banyak air, ion natrium dan ion klorida diserap semula. Okey, kemudian kita dapat tengok apa yang berlaku lagi di mana, di rembesan ni Okey, berlaku di tubul berlingkar distal. Okey, yang mana? Di mana? Di sini selepas liquid of Henle tu, loop of Henle ataupun liquid Henle sini. Di sinilah tubul berlingkar distal. Jadi di situlah terdapatnya rembesan berlaku, yang mana melalui resapan pasif dan pengangkutan aktif. Bahan-bahan yang dirembeskan termasuklah hidrogen, ion kalium, amonia, urea, kreatinin, toksin dan juga dadah ataupun kita panggil ubat lah. Okey, jadi kenapa dia dirembeskan? Sebab dia tak diperlukan oleh badan. Badan kita tak perlukan terlalu banyak H tu, hidrogen ni. Kalau banyak sangat badan kita berasid. Jadi dia akan rembeskan melalui pengangkutan aktif ke dalam tubul distal ni, berlingkar distal. Okey, bahan-bahan yang dirembeskan ke dalam tubul merupakan bahan yang tidak berturas ke dalam kapsul Bowman. Sebab apa? Sebab memang dia tak berturas di bahagian dekat glomerulus pun. Dia dirembeskan di situ, di mana? Di tube distal tu, berlingkar distal. Okey, jadi proses rembesan membolehkan badan mengawal atau pH atau ion bendalur dan menyingkirkan bahan yang tidak diperlukan. Jadi kalau tak perlu, badan kita akan buang. Ion hidrogen terlebih sangat, dia akan buang melalui rembesan. Okey, kemudian air kencing ni yang berada di sini, dia akan terus mengalir pergi ke mana? Ke pembentukan air kencing ni di duktus pengumpul. Okey, berlaku di duktus pengumpul, mana pembentukan air kencing tu. Okey, penyerapan semula air dan garam bergantung kepada keperluan badan. Jadi di sini masih berlaku lagi penyerapan air, air masih lagi diserap sini. Sekiranya kamu kurang minum air, dia akan serap balik air tu. Tapi kalau kamu terlebih air, dia akan tak serap lah, dia akan biarkan saja menjadi air kencing. Sebab itulah ada air kencing yang berwarna kuning, ada air kencing berwarna putih, putih tak berwarna tu. Maksud itu terlebih air. Tapi kalau kuning pekat, maksudnya kamu kena minum air. Badan kamu kurang air. Jadi penyerapan semula air atau garam bergantung kepada keperluan badan. Penyerapan air dikawal oleh hormon apa? Antidiuresis. Nama pun anti diuresis ni kita keluarkan air kencing, diuretik. Tapi kalau anti, maksudnya dia mengawal pengeluaran air kencing. Itulah air tu, dia kawal. Hormon apa? ADH, antidiuresis. Dan penyerapan garam dikawal oleh hormon aldosteron. Aldosteron inilah yang mengawal sama ada nak
keluar banyak ke garam ataupun nak keluar sikit. Itu ditentukan oleh hormon aldosteron. Okey, hasil turasan tiba di duktus pengumpul dan disingkirkan dari badan melalui air kencing. Jadi akan berkumpul di mana? Di pundi kencing.